Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya buatkan, saya titipkan buat semuanya. Okey, baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, seketika negara kita dilanda wabak COVID-19 ini, kita masih lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita, sesi e-learning kita. Untuk kita teruskan dengan pembentangan mengenai pendekatan strategi, kaedah dan teknik yang kita akan gunakan, yang kita gunakan di dalam pedagogi pendidikan Al-Quran di sekolah rendah. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang kajian yang telah saya laksanakan sepanjang PBS fasa 3 yang saya laksanakan bersama saudara Afiq dan juga saudari Amira Syafiqah bertempat di SK Berungis Tuaran, apa yang diperhatikan sebenarnya terlalu banyak pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang boleh dilakukan, dilaksanakan. Kerana apa? Pelbagai pendekatan ini boleh dilakukan, boleh digunakan oleh guru-guru. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendekatan yang perlu kita perhalusi dan ia adalah tetap. Dan beberapa pendekatan, strategi, kaedah dan teknik ini perlu dilihat keberkesanannya di dalam penggunaan di dalam PDPC dalam kelas terhadap murid-murid. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Haziq bin Abdul Latif akan membentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengenai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik. Okey, baiklah. Keberkesanan PDPC dalam kelas itu sendiri bergantung kepada kebijaksanaan guru-guru pendidikan Islam dalam memilih pendekatan, strategi, kaedah dan teknik di dalam kelas. Baiklah, kerana apa? Apabila faktor-faktor atau aspek-aspek ini dijalankan secara berkesan di dalam kelas, maka hasilnya murid akan lebih mudah untuk adapt ataupun untuk mendapat ataupun objektif pembelajaran itu lebih senang dicapai oleh murid-murid. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu definisi, strategi, kaedah, pendekatan dan juga teknik. Baiklah, pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan adalah cara-cara ataupun langkah-langkah yang diambil oleh guru untuk mendekati sesuatu itu ataupun cara untuk mendekati sesuatu pengajaran itu. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh guru-guru. Contoh-contoh pendekatan ialah pendekatan induktif, yang bermaksud pendekatan induktif khusus kepada umum, ataupun pendekatan didaktif, umum kepada khusus. Baiklah. Kedua, definisi strategi. Strategi bermaksud kemahiran merancang atau menguruskan teknik untuk mencapai suatu objektif tersebut. Banyak strategi yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam pendidikan Islam di sekolah rendah, terutama sekali dalam pedagogi pendidikan Al-Quran di sekolah rendah. Kita teruskan lagi dengan kaedah. Definisi kaedah. Definisi kaedah adalah cara yang digunakan untuk mengelola dan juga menggunakan teknik ataupun untuk mendapat isi pelajaran dan sebagainya. Kaedah, pelbagai kaedah yang boleh digunakan. Contohnya tunjuk cara, penerangan, perbincangan dan sebagainya lagi. Guru-guru harus bijak untuk menentukan kaedah yang sesuai di dalam bidang yang sesuai. Sebagai contoh, kefahaman Al-Quran, mungkin teknik perbincangan boleh dilakukan oleh guru-guru pendidikan Islam di dalam pedagogi Al-Quran, di dalam kelas kepada murid-murid. Pelbagai teknik dan kaedah boleh digunakan oleh guru-guru mengikut aktiviti guru-guru tersebut. Seterusnya, kita bergerak kepada definisi teknik. Definisi teknik merupakan kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pembelajaran dari segi langkah-langkah. Okey, baiklah. Pelbagai teknik boleh dilakukan oleh guru-guru mengikut kreativiti masing-masing. Maka kita akan bergerak kepada slide seterusnya, iaitu pecahan bidang. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengenai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik mengikut 3 bidang utama di dalam
bidang Al-Quran, pendidikan Al-Quran sekolah rendah. Pertama ialah bidang tilawah, kedua kefahaman, dan yang ketiga adalah bidang tajwid. Okey, baiklah, kita bergerak kepada yang pertama. Tetapi sebelum itu, ayo kita telusuri latar belakang kajian yang telah dilakukan oleh saya bersama dua orang lagi rakan, iaitu saudara Afiq dan saudari Amira Syafiqah. Baiklah, pertama, kajian telah dilakukan di SK Baru Istiwaran, di mana latar belakang murid kebanyakannya terdiri daripada orang Bajau yang majoriti terdiri daripada golongan agama Islam. Seterusnya, tarikh ialah 2 hingga 6 Mac sewaktu PBS Fasa 1, dan juga guru pendidikan Islamnya adalah 6 orang. 3 pada sesi pagi dan 3 pada sesi petang. Okey, baiklah. Antara kaedah kajian yang kami lakukan adalah yang pertama ialah temu bual dan yang kedua adalah pemerhatian. Kami telah menemu bual ketiga-tiga orang guru pendidikan Islam, 2 ustazah dan seorang ustaz. Okey, baiklah. Pertama, dalam bidang tilawah, pendekatan yang digunakan oleh guru-guru dekat Islam adalah pendekatan didaktif. Ini bermaksud pendekatan umum kepada khusus di dalam bidang tilawah ini. Kerana apa? Berdasarkan temu bual yang telah kami jalankan, pendekatan induktif sangatlah tidak sesuai dijalankan untuk bidang tilawah ini. Kerana apa? Takut murid-murid berlaku miskonsepsi ataupun tidak mendapat konsep yang jelas mengenai bidang tilawah ini. Seterusnya adalah mengenai strategi yang digunakan oleh guru dalam bidang tilawah ini adalah strategi berpusatkan guru. Kerana apa? Kerana apabila guru menggunakan kaedah berpusatkan pelajar di dalam bidang tilawah ini, maka akan berlaku sedikit kucar-kacir berdasarkan kajian dan dapatan kami lah. Dan cara ataupun kaedah yang digunakan oleh guru dalam bidang tilawah ini, yang pertama ialah tikrar, talaqi musyafahah dan iqra. Baiklah, kaedah talaqi musyafahah ini digunakan oleh guru dalam kelas, di mana murid-murid secara tidak langsung bertalaqi musyafahah bersama guru yang telah ditetapkan. Dan juga kaedah tikrar juga digunakan di dalam bidang tilawah ini. Terdapat beberapa teknik juga digunakan oleh guru dalam bidang tilawah ini, seperti kaedah mentoring dan juga taranum dan juga mentoring. Teknik taranum digunakan adalah untuk apa? Untuk menarik perhatian pelajar, menarik minat pelajar mengenai untuk lebih mendekati bidang tilawah ini secara tidak langsung. Dan juga kaedah mentoring pelajar digunakan oleh guru, di mana ustazah dan ustaz menggunakan murid yang bijak untuk memimpin rakan-rakan yang kurang mahir di dalam bidang tilawah ini. Baiklah, kita teruskan kepada bidang kefahaman. Antara beberapa pendekatan strategi, kaedah dan teknik dalam bidang kefahaman ini adalah sangat pelbagai. Antara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersepadu, di mana mencampurkan induktif dan sebagainya lagi. Dan juga bidang pendekatan secara tematik, bertema. Kerana apa? Kerana dalam kefahaman ini, sebagai contoh, saya ambil contoh temu bual yang telah kami lakukan. Ustaz tersebut menyatakan bahawa terdapat beberapa surah punya tema tertentu yang berkait dengan kehidupan seharian. Maka pendekatan itu perlu digunakan secara kreatif untuk mengaitkan dengan isi pelajaran yang terkandung dalam DSKP. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada strategi yang digunakan oleh guru dalam bidang kefahaman ini. Pertama, berpusatkan guru sudah pasti. Kedua, berpusatkan pelajar. Bidang kefahaman ini memerlukan berpusatkan pelajar kerana PBD dilaksanakan dalam kelas. Oleh kerana PBD dilaksanakan dalam kelas, maka strategi berpusatkan pelajar ini perlu dilakukan secara jelas. Kerana murid-murid akan lebih aktif dan collaborate bersama sendiri, meningkatkan komunikasi sama sendiri untuk mencapai PBD yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, kaedah yang dilaksanakan
dalam bidang kefahaman ini, sebagai contoh, kaedah bercerita, syarahan dan sebagainya lagi. Terdapat juga aktiviti 421 yang dijalankan oleh guru-guru dekat Islam di SK Berugis ini. Sebagai contoh, gallery walk, brainstorming, aktiviti secara berkumpulan. Aktiviti-aktiviti 421 ini dijalankan, tujuannya adalah untuk meningkatkan 6C antara murid-murid itu. Sebagai contoh, C adalah communication, collaboration, critical thinking dan sebagainya. Maka penggunaan 421 di dalam bidang kefahaman ini akan lebih menguatkan lagi 6C di dalam kalangan murid-murid itu sendiri. Maka collaboration akan terhasil dalam kalangan murid-murid itu. Seterusnya akan menjadikan objektif itu tercapai dengan jaya. Baiklah, antara teknik yang dilakukan oleh guru adalah teknik bercerita dan juga perbincangan. Sudah tidak asing untuk guru-guru lari daripada bidang bercerita. Kerana apa? Apabila guru menggunakan teknik bercerita, murid-murid akan lebih mudah tertarik dan memahami dalam bidang kefahaman ini, dan lebih mudah untuk memahami isi pelajaran dalam berkaitan surah-surah yang terlibat di dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Al-Quran ini. Terakhir, dalam bidang tajwid, beberapa pendekatan digunakan. Sebagai contohnya, pendekatan bersepadu, iaitu gabungan induktif dan diduktif. Kerana dalam bidang tajwid ini memerlukan tally antara penggunaan surah dan juga penggunaan ayat yang mempunyai bidang-bidang tajwid. Dan bidang diduktif pun digunakan. Sebagai contoh, guru mengemukakan soalan, murid menilai ataupun meneka hukum apa yang terdapat dalam soalan ataupun kalimah tersebut. Kedua, strategi yang kami dapat lihat iaitu strategi berpusatkan guru. Strategi berpusatkan guru dalam bidang tajwid ini adalah sangat jelas. Kerana apabila temu yang kami jalankan dalam bidang tajwid ini, strategi dilaksanakan berpusatkan guru ini lebih mudah kerana kebanyakan murid-murid tidak tahu hukum asas tajwid. Maka guru berfungsi sebagai role contoh utama kepada murid-murid tersebut. Seterusnya adalah kaedah, iaitu kaedah dilaksanakan dalam bidang tajwid ini adalah to be dan juga penerangan. Kaedah-kaedah seperti ini perlu dilaksanakan kerana apa? Supaya objektif pembelajaran dalam bidang tajwid ini tercapai dengan jayanya. Kaedah to be dan penerangan ini akan lebih menguatkan lagi pemahaman pelajar mengenai bidang tajwid ini. Dan teknik yang digunakan adalah soalan, perbincangan dan juga soal jawab antara guru dengan murid. Penggunaan teknik ini jelas sekiranya dilaksanakan akan lebih menguatkan ingatan pelajar dan juga pemahaman ataupun kefahaman mengenai bidang tajwid itu akan lebih mudah dan jelaslah dalam kalangan pelajar itu sendiri. Baiklah, saya akan selitkan beberapa penggunaan 421 di dalam bidang tilawah ini. Pertama, bidang tilawah, bidang kefahaman dan juga bidang tajwid. Bidang tilawah, penggunaan 421 adalah aktiviti mentoring, di mana guru menetapkan beberapa orang pelajar yang cemerlang, yang excel dalam tilawah ini untuk membimbing rakan-rakannya, membimbing rakan-rakan yang lemah dalam bidang tilawah. Kedua, bidang kefahaman, beberapa cara 421 seperti hot seat dilaksanakan, collaboration, examples, gallery walk dilaksanakan dalam bidang kefahaman ini. Kerana ia lebih mudah dilaksanakan kerana mempunyai isi pelajaran yang boleh dikaitkan dengan pembelajaran daripada bidang lain dan juga mata pelajaran lain. Terakhir, penggunaan 421 dalam bidang tajwid adalah gallery walk, brainstorming dan sebagainya lagi. Penggunaan brainstorming ini akan lebih mengukuhkan lagi pemahaman pelajar daripada tajwid. Penerokaan melalui pencarian maklumat di pusat sumber dan sebagainya lebih menguatkan lagi daya ingatan pelajar dalam bidang tajwid ini. Walau bagaimanapun, di sepanjang kajian yang kami laksanakan di SK Berugis ini, penggunaan ICT ataupun TMK kurang
jelas dilaksanakan. Kerana apa? Kerana kekurangan fasiliti yang ada di sekolah tersebut. Maka itu adalah beberapa kekangan ataupun kelemahan yang kita perlu faham, kita perlu fahami untuk melaksanakan Part 21 ini. Tidak semua Part 21 ini memerlukan TMK dalam pelaksanaannya. Maka saya rasa itu sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Anda boleh melihat gambar-gambar yang saya telah sertakan di lampiran, dan itu sahaja pembentangan saya mengenai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam bidang Al-Quran PIMK 3212 Pedagogi Pendidikan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziq Abdul Latif. Jumpa anda. Sekian, terima kasih.